Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan juga yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori dan kritikan sastra untuk kumpulan A yang bertajuk Psikoanalisis Jacques Lacan. Seterusnya, ini merupakan senarai ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri Muhammad Muizuddin bin Suhaili, dan yang seterusnya Nurul Izzah binti Awang, dan yang ketiga iaitu Syamim Syahira binti Mak Lazim. Okey, kita akan mulakan dengan pengenalan. Teori ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu theorio yang membawa maksud kepada pandangan. Definisi ini membayangkan bahawa teori ini berasalkan daripada perspektif seseorang yang kemudiannya dikemukakan dalam bentuk pandangan atau view. Seterusnya kita akan belajar pasal teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini telah dikaji oleh 4 orang sastrawan barat iaitu Freud, Carl Jung, Halbul dan Jacques Lacan. Namun, kajian ini kami lebih tumpukan kepada Lacan. Lacan ni telah menghasilkan 2 jenis teori iaitu teori terstruktur bawah sedar dan teori tahap cermin. Bagi teori bawah terstruktur bahasa ni, dia telah menggabungkan 2 orang falsafah barat iaitu Freud dan Saussure. Teori ini dia mengkaji tentang kehadiran bahasa dalam seseorang itu ketika dia di bawah sedar. Dan Lacan ni dia berpendapat bahawa bawah sedar dia wujud sekaligus dengan bahasa. Seterusnya kita beralih kepada tahap cermin. Bagi teori cermin ini, Lacan telah membahagikan kepada 3 tahap iaitu di tahap imagine, dan yang kedua adalah di tahap bahasa, dan yang terakhir adalah di tahap real. Kajian ini dia tertumpu kepada seseorang manusia yang daripada dia baru lahir iaitu 1 hari hinggalah dia mencapai tahap. Objektif kajian ini yang pertama ialah mengenal pasti konsep teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Jacques Lacan. Yang kedua, mengkaji 3 konsep inti pemikiran Jacques Lacan terhadap teori psikoanalisis. Yang terakhir, menganalisis frasa yang dikemukakan oleh Jacques Lacan. Kami menggunakan 2 kaedah kajian iaitu kajian perpustakaan dan kaedah internet. Kajian perpustakaan menjadi kaedah dominan dalam melakukan kajian sains sosial dan ekonomi. Proses ini bagi mendapatkan rujukan daripada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah dan lain-lain. Kaedah internet juga kami mencari bahan tambahan untuk dijadikan rujukan dan bahan bantu menghasilkan kajian kami. Seterusnya kita akan beralih kepada suratan literatur. Kajian semula dalam mengumpulkan pengetahuan tentang sesuatu persoalan di mana ianya merupakan langkah asas pertama dalam proses penyelidikan. Terdapat beberapa tinjauan yang telah dibuat oleh peneliti sebelum berkenaan dengan teori psikoanalisis Jacques. Menurut Manik 2013 dalam judul Hasrat Nian Tierno dalam teori cermin psikoanalisis Lacanian, tujuan penelitian adalah untuk melihat dan meninjau hasrat Nian Tierno sebagai pengarang yang terdapat dalam trilogi cermin dengan menggunakan psikoanalisis Lacanian. Hasil memperlihatkan hasrat Nian Tierno sebagai seorang yang jujur, berani dan sebagainya. Selain itu, menurut penelitian Ganjar Arki 2014 dengan tajuk Tesis Hasrat Tak Terpenuhi Kajian Psikoanalisis Jacques Lacan, dalam novel Lolita karya Virgil Nabokov melalui tokoh-tokoh yang dihadirkan dengan menggunakan teori psikoanalisis Lacanian. Novel Lolita merupakan metafora dari kisah seram yang pernah dilalui oleh Nabokov sendiri. Bagi bahagian analisis, kita akan mulakan dengan teori terstruktur bawah sedar sebagai suatu bahasa. Teori ini berasal daripada pengaruh Freud dan Saussure. Tetapi kemudiannya dimunculkan teori terstruktur bawah sedar sebagai suatu bahasa. Bahasa ini adalah pembina subjek dan wacana bagi menunjukkan fungsi kekuasaan. Kenyataan bawah sedar itu dapat dibuktikan secara saintifik melalui struktur bawah sedar itu dikaji dengan struktur bahasa. Bahasa ni merupakan petanda perkembangan diri manusia dan pembentukan identiti diri untuk masuk ke alam real. Terdapat 3 tahap cermin, antaranya ialah imagine, simbol dan juga real. Berdasarkan tahap imagine teori psikoanalisis, Lacan menggunakan contoh
seseorang bayi yang merenung wajahnya di dalam cermin. Imej yang dipancarkan itu akan menjadi dirinya atau bukan. Lacan juga berkata bahawa kanak-kanak itu dapat mengecam wajahnya melalui proses identifikasi. Aspek ini juga menggambarkan pemikiran Lacan tentang manusia yang tidak dapat mengerti dirinya tanpa ada sesuatu yang lain dari dirinya. Dengan ini, cermin memberikan gambaran tentang wajah manusia untuk mengerti dirinya. Seterusnya ialah simbol. Simbol merupakan ruang budaya dan bahasa simbolik merupakan perkembangan yang kedua yang mengacu kepada simbol. Simbol dimaksudkan bukanlah satu ikon melainkan penanda sebagai penunjuk kepada tanda. Menurut A. Halim 2020, bukunya Intisari Teori Barat dan Malaysia, simbol ini adalah satu frasa yang penuh dengan tanda-tanda dan simbolis. Jacques Lacan juga memberi pandangan tentang susunan simbolik yang telah membentuk teori sastra. Dunia simbolik ialah satu dunia bawah sedar yang meneliti tentang aspek bahasa dan sebagainya. Seterusnya, simbolik ialah provokator teori psikologi. Perkataan Lacanian telah mewakili komitmen yang berani dan radikal untuk memahami kedalaman dan keluasan keadaan manusia dengan penerimaan penuh kemustahilan dengan ketidakboleh ucapan tugas ini. Pada tahap cermin yang terakhir, kita akan membincangkan tentang tahap real. Dalam tahap ini, semua yang kita perjuangkan tidak tentu akan berhasil. Dalam tahap real atau penggunaan bahasa, kita mesti melakukan penyisihan. Hati kita ni mestilah dipuaskan dengan objek-objek gantian dan penyisihan. Aspek ini adalah aspek yang terpenting dalam kajian real bagi Lacan. Namun, proses ini tidaklah terpisah dengan subjek atau simbol. Dan antara ketiga-tiganya adalah saling berkait. Lacan menyatakan, manusia ini bukannya terpenjara dalam realiti, tetapi manusia ini terpenjara dalam ruangan kaca dunia besar daripada petanda-petandanya. Seterusnya ialah frasa. Terdapat banyak frasa yang dikemukakan oleh Jacques Lacan. Antaranya ialah kebenaran dan penipuan. Frasa ini seperti kebenaran dan kesilapan yang melebihkan diri dari khayalan. Pemikiran yang beredar setiap hari di kalangan orang bukanlah kebenaran. Hal ini kerana majoriti individu sahaja yang mempunyai niat untuk menipu orang. Frasa yang kedua ialah cinta dan pengkhianatan kepada diri sendiri. Cinta menurut Lacan adalah satu jenis ikatan yang dilahirkan dari kata. Kata juga merupakan satu daya tarikan khayalan. Apabila yang mudah untuk dicintai oleh orang lain, cinta menjadi satu hadiah aktif. Walau bagaimanapun, cinta ini juga mempunyai batas yang dibentuk melalui satu frasa Jacques Lacan. Frasa yang terakhir ialah seni menurut Jacques Lacan. Seni ialah satu tema yang kerap ada di dalam teori Lacan. Bagi psikoanalisis, satu-satunya mekanisme pertahanan yang tidak disedarkan diri yang berjaya adalah pemujawapan melalui impuls naluri perubahan menjadi produk budaya yang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahawa masih banyak lagi kekurangan dari segi penelitian kerana menggunakan rujukan yang tidak langsung dengan Jacques Lacan, melainkan hanya rujukan internet dan juga jurnal. Oleh itu, terdapat 3 objektif utama. Antara objektif utama ialah yang pertama, mengenal pasti konsep psikoanalisis. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis 3 konsep inti pemikiran beliau. Dan yang terakhir ialah menganalisis yang dikemukakan oleh beliau. Sekian saja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 1 untuk teori psikoanalisis Jacques Lacan. Sekian, terima kasih.